Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Memuliakan Tuhan pengurusi Imam Bilal muslimin dan muslimat. Nasihat ke-22 muka surat 54. Qala musanni rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dar. Kata pengarang adalah nasihat ke-22. Jangan engkau banyak bertanya, tapi hendaklah engkau banyak beramal. Ya waladi, hai anakku yang tercinta, apa yang masih baki daripada pertanyaanmu adalah telah tertulis jawapannya di dalam kitab-kitab karanganku. Maka carilah di sana, dan menulis setengah daripadanya adalah haram, kerana ia adalah ilmu zauqi. Dan beramallah dengan ilmu yang telah engkau ketahui, supaya terbuka bagimu hijab ilmu yang belum engkau ketahui. Apa yang masih baki daripada pertanyaanmu adalah tertulis jawapannya di dalam kitab-kitab karanganku. Maknanya kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali ni kalau kita ihya tu dia itu sesuai dengan semua peringkat lah, Ihya Ulumuddin tu. Tapi kalau pergi pada kitab Mishkatul Anwar tu susah bahasa dia, itu dalam lagi. Sebab tu dia kata apa tu, maka carilah di sana, dan menulis setengah daripadanya adalah haram. Kitab ni susah tu, kalau baca sendiri tak faham gitu. Saya haram pula ilmu. Orang awam dia macam tu lah. Kalau dia tak masuk madrasah tarikat betul-betul belajar tasawuf, dia cepat melatah. Sedangkan Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Mishkatul Anwar, sebuah kitab yang membincangkan mengenai persoalan nur, cahaya Tuhan, dengan hijab makhluk kepada Khalik. 70,000 hijab, punya banyak yang kena lepas. Ifsya'u sirri rubiyyah, ifsya'u sirru rububiyyatin kufrun, menyebarkan rahsia-rahsia makrifat. Rububiyah tu nak terjemah apa? Rahsia-rahsia kehambaan apa? Kafir. Sebab dia ilmu ni, dia ilmu zauqi, dia bukan ilmu macam ilmu fiqh. Ilmu fiqh, kita nak tahu sah batal sembahyang, tengok kitab fiqh aja. Kitab fiqh kata sah, sah. Kalau ada tek cicak dekat apa? Dekat tapak kaki, batal sembahyang. Senang. Macam ni kan, macam tu tuan. Ni zauqi. Zauq ni apa? Cerita zauq ni perasaan yang jadi pada hati seorang hamba tu bila dia dapat anugerah-anugerah Tuhan. Tuhan buka ke dia, macam kitab Hikam tu. Itu pengalaman rohaniah Ibn Athaillah tu sebenarnya. Minhajul Abidin, pengalaman rohaniah Imam Ghazali. Sebab tu
Saya banyak kali bagi tahu, tasawuf ni manhaj dia lain, bukan Quran hadis je. Salah faham macam tu. Quran hadis satu lah, lagi satu orang disebut oleh ulama adalah apa ni, nasihat-nasihat mereka yang dah kesampaian. Para wali Allah pun jadi hujah dalam tasawuf lain. Orang tak faham dah ni. Dia samakan tasawuf dengan ilmu hadis. Salah. Ilmu hadis kalau sanad kena bertemu. Saya bertemu dengan si A. Okey, cakap saya ni daripada siapa? Okey, dengan si A. Pergi dengar depan-depan. Okey, si A dengar pada siapa? Pada siapa? Mesti hidup sezaman. Itu hadis. Sanad tasawuf tak macam tu tuan. Salah kalau faham sanad tasawuf ni macam sanad hadis. Salah besar. Masalah besar orang tu. Kan debat baru ni, debat ARG tu lah. Kan dia tanya panel tu, kata kenapa sanad ni putus? Dah lah tak hidup sezaman. Dia nak samakan dengan hadis. Salah tuan. Sebab di sisi ahli tasawuf, sanad batin tu lagi kuat daripada sanad zahir. Tu dia kata dalam ilmu tasawuf kita boleh bertemu dengan roh-roh para awliya. Ni kalau saya buat dalam YouTube memang orang bising punya. Kan ajaran sosial ni. Naqsyabandi pun sanad, mana ada yang tak sezaman pun ada, tapi sambung sebab roh, alam arwah. Itu harus boleh berlaku karamah awliya. Lepas tu kan, dia dah cakap sini lah. Dah menulis setengah daripadanya haram, bahawa orang tak faham. Ini yang kita belajar ni kira yang boleh lah orang nak faham, tapi ada benda yang kita tak boleh. Sebab tu Imam Ghazali bagi amaran menyebarkan rahsia-rahsia Tuhan, orang yang makrifat ni kufur, sebab orang tak faham. Sebab tu ilmu tasawuf ni apa kata ulama. Saya belik-belik kitab ni semalam, tengok balik. Dia kata apa? Yang catik lah elok-elok kan? Dia kata tasawuf ni bukan ilmu yu'khazu minal kutub. Ilmu tasawuf ni bukan ilmu yang kita ambil pada kitab. Tak macam ilmu tauhid, tak macam ilmu fiqh, tak macam ilmu tajwid. Ilmu tajwid ada kitab tajwid. Agak-agak lupa tengok ilmu tajwid. Oh, ma'arif li sukun, itu tajwid. Walakin tasawuf, akan tetapi ilmu tasawuf tu innama huwa azwa, adalah dia itu ilmu yang berkaitan dengan azwa. Azwa ni rasa sedap yang kita dapat setelah kita beramal, berzikir, Tuhan bagi kat kita rahsia dia. Dia kan ilmu katun, puan-puan, tuan-tuan sekalian. Hari ni dalam YouTube semua orang kata ilmu tarikat ni Wahabi, ilmu tarikat Wahabi, ilmu tarikat ni Syiah lah apa. Kalau dia nak mensyiahkan, cuba baca sejarah. Yang banyak datang tanah Melayu ni ulama tarikat ke ulama mana? Dia kata ulama sufi, ahlillah semua. Dan kebanyakan mereka tu keturunan daripada faqih muqaddam daripada Yaman. Yang dia kata apa? Susah nak faham ni. Kalau baca sendiri tuan, macam mana nak faham? Dan menulis setengah daripadanya adalah haram. Itu benar apa? Tak faham. Saya tak faham. Dia kata la yu'khazu illa min ahli azwaq. Tidaklah diambil ilmu tu melainkan dengan orang-orang yang ahli azwaq. Dia berzikir, dia rasa sedap. Tu zuk tu. Berzikir dia rasa sedap, berzikir manis, tiba-tiba menangis semua. Dia zuk, perasaan yang dia dapat. Amalan yang kita buat ni ada warid dia. Kalau amalan yang ada ijazah lah. Kalau amalan yang tak ada ijazah guru, dia pahala boleh lah. Pahala macam kita zikir pas semayang, pahala. Zikir juga, dia panggil zikir hasanat. Dia ada lagi satu zikir darajat yang kita kena ambil talqin pada tok guru. Zikir darajat tu yang naik martabat kita. Sebab tu Imam Ghazali kata haram, tak boleh, pasal orang tak faham. Dia kata tariqus sufiyati az-zauqiyah. Tarikat tasawuf tu adalah dasarnya zauq, pengalaman kerohanian seseorang tu. Yang tu yang kita nak ambil.
Jadi macam mana kita nak ambil tu? Dengan ahli dia lah, dengan orang yang dah kesampaian. Nak jumpa tu yang susah. Banyak kali bagi tahu. Kalau zaman dia ni pun, zaman pengarang ni asalnya berapa ratus hijrah dah? 1224. Sekarang 144. 200 tahun dah. Dia kata zaman dia sendiri, ilmu tasawuf ni dan makna-makna dia dan zauk-zauk dia, qad zahaba bi zihabi ahli, telah hilang kerana hilangnya orang yang ahli dia. Hilang. Dia hanya tinggal dalam kitab je. Sebab tu setengah kitab tasawuf kita tak faham. Contohnya macam kitab Ibn Arabi, tak faham tuan. Kalau pakai ilmu Qu'adi, Zuhair, tak, kita akan kata sesat. Kafir pun ada orang kata. Sebab dia zauk, dia perasaan yang dia alami, makrifat yang dia dapat, yang Tuhan buka kat dia, dia terjemah dalam kitab. Orang yang boleh faham kalam macam tu, orang yang dah sampai macam tu boleh. Macam kita ni memang apa Ibn Arabi sebut macam ni mula nak tu kata. Sebab itu tauhid orang-orang tasawuf ni dia ada 4. Satu dia panggil tauhiduz zat, itu dia panggil tauhidus sifat, itu dia panggil tauhidul af'al, itu panggil tauhidul asma. Dalam banyak-banyak nama orang ni kita tahu siapa pemilik nama hakikat dia. Macam tu dia. Tapi bukan boleh buat-buat tuan. Kalau tauhidul af'al pula macam mana? Kita tengok perbuatan orang sini sana yang terjadi di dunia ni, semuanya telah ditentukan. Tapi bukan buat-buat tu, dia mari sendiri, automatik. Bukan buat-buat kita fikir, bukan. Dia bukan macam tu. Dia automatik datang. Saya bagi sikit-sikit sudahlah. Itu kalau nak kan, cukup tu. Nak dalam kena buka kitab Durrun Nafis. Tu boleh. Tu memang dalam betul. Sebab itu dalam kitab tu mengatakan, lintas saja selain pada Allah dalam hatiku, kafir aku, murtad. Jadi sesuai lah dalam majlis pengajian kita boleh lah. Sebab tu saya buat kitab, supaya kita boleh faham. Benda tasawuf ni bukan benda yang dalam buku. Tak. Dalam buku ni teori je, cerita kan, apa ni. Praktikal belum tentu. Macam orang ambil lesen kereta lah kan. Baca buku boleh ke bawa kereta tu mana boleh. Baca je, try bawa, kelas pun tak tahu, handbrake pun tak reti. Orang suruh tekan brake, dia tekan handbrake, terkeluarlah ke depan, terkejut pecah dah tingkap. Jadi mesti kena ada guru, kena ada ambil lesen, kena pergi pusat pemandu, kena ada orang duduk sebelah, baru dia boleh. Guru tu betulkan dia. Guru tu ikut buku tak? Tak ikut pun buku. Bohong dia. Ikut buku, tak ikut buku. Kata ayah ni salah-salahnya, buat macam ni, atau bukit macam ni, kita ikut buku lagi. Sorry lah. Itu praktikal. Tak Haji. Saya pun bukan ahli tu, lastu ahlan. Saya bukan ahli dalam ilmu ni. Saya sembang kitab boleh lah. Tapi kalau betul-betul tuan nak berjalan kepada Tuhan sebenar-benarnya, bukan saya lah guru. Carilah tok syekh mana yang hebat-hebat, pergi berdamping dengan dia, boleh bagi ijazah, pergilah orang macam tu. Ini kita sekadar cerita teori lah. Okey, habis itu. Tu berkaitan zauqi. Lu tak fahamnya. Sebab itu siapa nama tu, Al-Hallaj tu dihukumkan bunuh. Al-Hallaj kan, hukum bunuh. Sebab apa? Sebab bukan dia salah, sebab orang takut orang jadi sesat dengan pahaman dia tu. Orang tak faham. Zaman tu Junaid Baghdadi pun ada, dan Junaid Baghdadi tahu benda dia betul, tapi orang tak boleh ikut dia, orang jadi sesat. Dan dia keluar, akulah Tuhan. Padahal boleh, itu sakarat, dia panggil mabuk, terlalu mabuk, sayang ke Tuhan sangat, rindu ke Allah Ta'ala, kasih ke Tuhan, sampai dia kata semua ni tak wujud tu, akulah Tuhan. Memang pun tangan ni Tuhan cipta, kaki Tuhan cipta, badan Tuhan, aku tak ada apa. Itu maksud dia. Tapi tak keluarlah syatahat, sebab dia tak tahan.
Hukum bunuh. Waktu datang Qadir Jailani kata apa? Kalau saya hidup zaman Al-Halal tu saya akan pertahankan dia. Dia tahu. Qadir Jailani sampai tahap macam tu, dia faham. Ini tinggi kitab ni tuan, bukan kitab rendah. Saya nak cerita benda ni pun patut macam mana nak bagi orang faham? Kata haram, zauki pula. Susah nampak je macam ni. PLS, baca sendiri boleh baca sendiri. Try lah buat. Gitu. Pengalaman kerohanian tu senang cakap. Pengalaman seseorang mujahadah semua tu, itulah dia taruh dalam kitab dia. Kalau Ibn Athaillah kata macam ni. Kalau Imam Ghazali pula macam ni. Pengalaman mereka sampai kepada Tuhan. Macam cerita Siti Jenar, Syekh Siti Jenar tu tahu. Syekh Siti Jenar, Wali Songo ada 7, patut 8. Seorang tu nama dia Siti Jenar. Tapi saya ingat cerita dalam YouTube tu dia tambah-tambah sikit tu. Sunan Kalijaga tahu dah dia tu wali. Cerita kita lah kan. Lepas tu bila akhir tu kan dalam YouTube tu ada, bukan yang baru ni, hak dulu punya 80-an punya filem. Baru ni merepek lah. Tak sama macam dulu tu, berlakon ada roh tengok. Sunan Kalijaga pun ikut belakang dalam filem, tapi saya tak tahulah tu betul terjadi ke tak. Dia pusing tengok. Dia tengok Siti Jenar pusing tu masuk dalam tanah. Sunan Kalijaga bismillahirrahmanirrahim, masuk dalam tanah. Waktu Siti Jenar halang dia dengan api. Lalu Sunan Kalijaga bismillah, sejuk api masuk. Lepas tu sampai satu tempat tu tengok Siti Jenar duduk diam. Lepas tu dia tengok Sunan Gunung Jati datang, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dia tak pakai serban, dia pakai macam orang Jawa tu, misai tebal tu. Sunan Kalijaga tengok Sunan Kalijaga tengok dia, Assalamualaikum. Tu dia pun Waalaikumsalam. Dua-dua sampai dah. Cuma dia pun nak jaga syariat, hukum bunuh. Menurut cerita tu lah. Tapi yang saya dengar Syekh Rohimuddin kata tak bunuh Sunan Kalijaga, Siti Jenar tu. Buka lah YouTube, cuba search Siti Jenar dengan Sunan Kalijaga. Sonok tengok. Tapi saya rasa tu macam tambah-tambah kot. Biasalah filem tambah-tambah. Kalau tak tambah tak syok Macam filem Mak Kilau kena tambah-tambah sikit. Kalau nak ikut macam tu tak syok Okay. Kerana ia adalah ilmu zauq. Jadi faham zauq tu ilmu zauq ni tidak boleh faham dengan penulisan. Sebab tu kitab Ibnu Arabi, apa lagi contoh-contoh kitab? Martabat 7. Tak boleh faham. Martabat 7 tu haji, dalam Syairus Salikin pun ada. Martabat 7 tu. Bahaya orang Singapura tu. Kita tahu. Dia kalau dia tu diberi semua tok guru kita sesat. Kena hantar balik. So dia balik kata. Haji tu tahu, dia gelak dia tahu. Kalian tak tahulah Singapura siapa kan. Dia nak sesat Tok Kupalo sesat. Esok ni sesat, itu sesat, semua sesat. Tok Seleho sesat. Itu masalah tu. Dia tak faham. Dan beramallah dengan ilmu yang telah engkau ketahui, supaya terbuka bagimu hijab. Hijab pula cerita. Beramal dengan ilmu yang engkau ketahui ni, ilmu ni lah berdasarkan hadis Nabi kan. Tapi hadis ni hadis doa, tapi tak apalah. Memang Nabi suruh beramal pun. Dia kata man alima ilman atamallahu lahu ajrah wa man ta'allama fa'amila. Siapa yang belajar dan dia beramal, allamahullah ma lam ya'lam. Allah Ta'ala akan ajar benda yang dia tak tahu. Tapi dengan syarat beramal apa dia tahu. Sembahyang sunat, zikir, sembahyang witir, rajin baca Quran. Tiap-tiap hari buat. Agak-agak Tuhan bagi tak bagi? Bagi. Kalau setakat beramal 3-4 bulan tak jadilah haji. Beramal lah 10 tahun baru dapat. Berzikir 10 kali lepas sembahyang tak dapat. Berzikirlah 10,000 kali. Tutup lampu semua. Duduk seorang-seorang letak serban selubung. Buat tutup semua lampu.
duduk dalam hutan. Buatlah. Tengok siapa datang. Kan? Saya tak pernah buat lah kat kubur, tapi kat rumah pernah lah buat. Macam ni berzikir tu, dia ada rasa lain. Berzikir terang-terang macam ni tak adalah hang tengok aku tengok hang, tak jadi ya tuan. Berzikir seorang-seorang. Kalau tidak macam mana Siti Maryam dapat rezeki sampai Nabi Zakaria masuk, kata aina laki haza, mana kau dapat ni semua ni? Qalat huwa min indillah, ni semua saya dapat ni Tuhan yang bagi saya. Innallaha yarzuqu man yasha, Tuhan nak bagi rezeki ikut dia. Ada kerja tuan? Tak ada kerja. Duduk dalam bilik berzikir, ibadat, sembahyang, berdoa, munajat, turun rezeki. Boleh berlaku tak? Apa saya tak boleh? Quran yang cakap macam tu. Al-Quran yang sebut nak ingkar Quran, nak kapi. Apa dia kata? Kata, belajarlah engkau dan beramallah engkau dengan apa yang kau tahu. Saya Allah Ta'ala akan bagi benda yang kau tak tahu. Dia kata ai ilmu ladunni, itulah dinamakan ilmu ladunni. Ini bukan kitab tasawuf, ni kitab hadis tuan. Ni syarah hadis ni. Alladhi huwa mauhabatun ka mauhibatun minallah, itu adalah pemberian daripada Allah. Yudriku bihil ab, yang dapat akan dia oleh seseorang hamba selama mana dia melawan hawa nafsu dia dan buat benda-benda yang fardu. Allah. Maka bila orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan bagi tu, dia kata ilham, Tuhan bagi ilmu yang dia tak tahu. Jadilah kasyaf. Tu yang mukasyafat. Kasyaf ni bukannya benda lawak, benda dalam kitab sebut. Sebab tu dia kata siapa yang muwazabah dengan ibadat, selalu istiqamah dengan ibadat, maka dia akan diberikan inkisyaf, diberikan ilham pada hati dia. Sara arifan, maka apabila dia beramal dengan amalan-amalan tu, maka dia akan menjadi orang yang arif dengan Tuhan, bisihhati tariq, dengan jalan yang benar. Beramal lah tuan. Amal fardu kita buat, semayang, puasa, naik haji, itu semuanya membuka kepada ilmu mukasyafat. Tapi dengan syarat kita beramal betul-betul lah, ikhlas. Sebab tu dia kata ma'akhazna tasawuf, tidaklah kami mengambil ilmu tasawuf ni anil kil wal qal, kata orang tu, kata orang ni, bukan. Tapi kami beramal dengan tasawuf ni adalah dengan banyak berlapar, banyak jaga malam dan istiqamah dengan amalan. Tasawuf bukan macam tu, bukan macam fiqh, pendapat tu, pendapat ni, bukan macam ilmu hadis, sanad tu, rawi ni, tak. Tapi kami dapat ilmu tasawuf ni adalah dengan banyak berlapar, banyak berjaga malam, banyaknya beramal, istiqamah dengan amalan. Allah, istiqamah tu je susah. Saya bukan ahli lah nak urai benda-benda ni, tapi dah kitab sebut saya terpaksa lah. Sebab saya pun tak terbuka. Kalau terbuka tuan benda tu, Allah. Lepas tu ayam cakap apa kita tahu. Kalau tidak macam mana Nabi Sulaiman tahu semut cakap apa? Nabi Sulaiman itu ilmu Tuhan. Inilah isyarat gerhana matahari. Kenapa Nabi takut? Pasal dah dapat benda tu, dah terbuka. Tu Nabi takut bila berlaku gerhana, Nabi cepat-cepat buat semayang. Kita gerhana, gerhana. Ayolah gerhana. Kita banyak. Dah apa ni fenomena alam. Dia ingat macam gerhana cinta luka kot, lagu apa? Lagu Salim tu kot. Tahu lagu Salim, Iklim. Lagu tu sedap tuan. Dengarlah lagu orang dulu kan, macam sekarang ni awak di mana berbondor Lagu dulu tengok 1000 tahun takkan mungkin.
BPR tu. Nama pun Bumi Putra Rockers. Orang dulu tak Melayu lah dengan, orang dulu tak malu dengan Melayu lah. Bumi Putra Rockers. Tak dengar? Saya dengar lah. Kan? 1000 tahun takkan apa, aku tenggelam dalam lautan kasih sayangmu. Siapa dia? Tak Tuhan. Tu tanda mabuk. Daman Sutra, lagu Sufi dia tu. Dengar elok-elok. Lah ni tak usah mengapu banyak lagu dulu ni. Pasal mereka mengaji dulu. Sebab tu lagu mereka ada seni. Kalau lagu M. Nasir tu jangan cerita lah, tak faham. M. Nasir ni hakikat sangat. Orang tak faham lagu dia. M. Nasir kan. Okey. Dia orang Zuk macam ni lah tuan. Bila orang dah bercinta, dia cakap pun bukan-bukanlah andai terpisahnya dua lautan, nescaya aku tetap bersamamu. Macam tu lah dia pada kalau terpisah dua lautan, mati lah. Kiamat dah. Andai berlaku kiamat, aku akan genggam tanganmu. Genggam apa? Kiamat mati lah. Tapi sebab cinta dia itu hamba. Katanya cinta tu salur ke Tuhan. Gerhana cinta luka. Ya. Dia ingat solat gerhana tu gerhana cinta luka. Lepas tu tak takut. Padahal orang dulu Nabi cukup takut berlaku gerhana, berlaku ingat nak kiamat. Sebab nak kiamat kan macam tu, matahari tak ada 3 hari. Nak kiamat. Dia kata, dan beramallah dengan ilmu yang telah engkau ketahui. Kita dah bahas tadi. Supaya terbuka bagimu hijab ilmu yang belum engkau ketahui. Nanti Tuhan ajar kita. Kita beramal. Kita tak pandai bahasa Arab, tapi kita beramal banyak, berzikir, hati kita bersih. Tiba-tiba kita baca kitab Arab sikit dah. Walah, senang je. Lalu ni tu. Ada tuan ilmu ni, puan-puan, tuan-tuan, ilmu ni bukan ilmu sesat. Ini Hujjatul Islam Al-Ghazali yang sebut ni. Setelah dia jadi mufti, dia jadi orang terkenal, dia takut jadi riak. Dia keluar pada Baghdad, pergi menuju buat umrah. Buat haji ke buat umrah. Sana kata Ghazali. Masjid tu kata Imam Ghazali. Sana. Takut. Lari dia. Masa tu dia jadi rektor lah. Rektor ni umpama guru besar, tok guru lah. Mufti. Lari keluar pada Baghdad. Yang dikatakan, wallahualam, bila dia keluar pada Baghdad, Ghazali keluar, masuklah Qadir Jailani. Qadir Jailani pula naik masa tu. Itu masa dia pergi ke Syria, disebut oleh Ibn Subki dalam tabaqat beliau. Dia pun, ialah masa dulu mana ada WhatsApp, mana ada handphone, orang tak kenal itu Imam Ghazali. Dia pun tumpanglah duduk satu halaqah. Tumpang duduk belakang, sekali tengok ada orang mengajar. Ada orang mengajar ni, nak ambil berkat. Imam Ghazali duduk. Orang tak kenal dia. Tok guru tu bersebut, qala Ghazali, berkatalah Imam Ghazali. Alamak, hati lain macam keluar tu. Kalau kita macam mana orang sebut nama kita, kembang itu. Kena sebut nama saya tu. Tak sebut ni. Contoh kan, Imam Ghazali orang sebut sikit, keluar terus, tak nak duduk gitu. Ni saya ingat kitab terakhir beliau kot, wallahualam lah, diminta oleh murid beliau. Saya tak jumpa siapa murid dia, nama murid dia ni. Minta nasihat yang ringkas dan padat. Tapi ringkas padat pun susah. Baiklah. Supaya terbuka bagimu hijab. Disebut dalam kitab Mishkatul Anwar Imam Ghazali, manusia dengan Tuhan ni ada 70,000 hijab. Ada disebut hijab kegelapan, ada disebut hijab cahaya. 70,000. Nak potong semua tu kena mujahadah, beramal, berzikir. Jauh. Banyak hijab kita kan. Saya pun banyak hijab. Tak sampai. Kalau orang dah tembus pandangan dia ni, jadi apa-apa dia tak ada marah-marah orang dah. Tenang je hidup dia. Relax hidup dia kan. Sakinah datang, mawaddah, tenang, semua tenang. Orang kutuk lah dia pun tak ada apa. Dia relax orang kutuk. Kita orang kutuk kita marah dah. Kita naik angin, kita nak pukul dia. Baru ni dalam YouTube geng-geng makrifat bergaduh sama mereka. Saya ni kaki tengok YouTube juga. Malam-malam kalau saya telah saya dengar ceramah, kadang dengar
Geng-geng Wahabi ceramah dengar, Dr. Asri semua saya dengar. Dengar tu. Rozaimi pun saya dengar. Saja dengar. Ada tengok geng-geng makrifat pun bergaduh sama depa. Kata makrifat apa hampa ni? Kalau hampa betul makrifat, bila orang kutuk hampa, tak ada marah dah. Dah ada af'al Tuhan. Tuhan yang gerakkan orang tu kutuk hampa. Hampa nak marah, hampa kata hampa ahli makrifat. Maknanya makrifat palsu tuan, bukan makrifat betul. Makrifat palsu. Semayang tak nak, puasa tak nak. Dia takwil bukan-bukan orang suruh semayang. Saya komen juga dalam tu, tapi rahsialah YouTube saya punya nama kan. Komen juga, marah saya pula. Amboi marah pula. Kita tegur cara elok, marah pula. Bergaduh apa? Terus bergaduh maknanya makrifat ente tu palsu. Kalau makrifat engkau tu betul, marah apanya? Orang kutuk kau biasa. Kutuk tu Tuhan yang gerakkan dia kutuk saya. Gitu. Okey. Supaya terbuka bagimu hijab ilmu yang belum engkau ketahui. Mudah-mudahan kita dapatlah ilmu tu walaupun sikit. Jadi dapat sikit kan. Terbuka sikit. Tapi nak dapat tu fa'alal akil an yuksiru zikruha. Hendaklah orang berakal tu banyakkan berzikir la ilaha illallah hatta tamtazija bimalihi wadamih, sampai melekat zikir tu dengan lidah dan daging. Nak bahas tu ilmu tauhid je tu. Bila melekat lidah dengan daging, dihurai oleh alim ulama mengatakan Allah Ta'ala akan berikan dia benda-benda yang ajaib. Fa innahu yura asra wal ajaib. Bila engkau banyak berzikir, maka dibukakan bagi kamu rahsia-rahsia dan benda-benda pelik. Dihurai oleh alim ulama, benda-benda pelik tu antaranya walaupun duit tak cukup tapi cukup. Duit sikit tapi cukup. Itu benda ajaib. Zaman sahabat pun berlaku. Bila seorang Nabi datang, waktu tu sahabat lapar, datang rumah sahabat. Hadis sahih. Nabi datang kata ada makanan apa, kata saya ada seekor je kambing. Tak apa, masak je. Barakah. Masak-masak tengok. Semua sahabat makan kenyang. Seekor tu tak cukup. Makan-makan sahabat ramai. Semua lapar, makan-makan kenyang. Tu karamat tu, mukjizat. Tu kesan pada zikir tu. Ajaib dia tu. Benda kalau ikut adat memang tak cukup, tapi harus dia bagi akal. Mungkin ada yang dah terbuka. Saya tak terbuka tuan. Saya nak urai benda ni pun saya takut. Saya tak terbuka. Mengaku je. Lalai banyak. Rofla banyak. Ada menangis seorang-seorang. Aku pun tak dapat je nak beramal kuat-kuat. Padang ilmu macam ni tuan tak cukup. Nak jumpa Tuhan bekalkan macam ni kitab-kitab. Saya ingat dulu ustaz dulu dah mengajar nasihat ke berapa ke, nasihat ke 5 ke 6. Imam Ghazali kata andai engkau kumpul kitab-kitab yang banyak, engkau bangun malam kau telaah kitab, itu bukan jaminan engkau untuk dapat rahmat. Boleh jadi bohong ni. Kitab banyak kat rumah ni, seleweng boleh. Orang alim boleh ikut hawa nafsu boleh. Hari ni ustaz pun rogol orang. Bisa minta benda tu tipu lah. Tak apa lah. Paper sukalah benda tu. Penceramah agama rogol gadis bawah umur. Suka orang tengok orang kutuk ustaz-ustaz ni. Tapi saya harap benda tu salah lah. Kalau betul Allah, ya Allah, takutnya fitnah. Sebab orang ilmu agama ni nampak aja macam kita mengajar dapatlah duit ustaz. Memang cakap kita senang dunia, akhirat kamilah paling susah tuan. Orang pertama sekali yang dijemput oleh Allah ke hari hisab adalah yajma'ul Quran, orang yang menghimpunkan Quran. Di sini hafal Quran kan. Dulu kat dunia buat apa? Saya hafal Quran, saya mengajar kalam engkau. Kazabta, bohong kau. Kau nak orang kata kau qari je. Suruh malaikat sepak dalam neraka. Semua orang-orang agama, orang-orang macam tuan tak apa. Pencen cikgu, pencen askar, kurang sikit. Apalah sangat. Yang macam saya ni,
Cakap senang. Esok ke akhirat saya yang kena teruk pasal saya seorang yang cakap. Tuan-tuan perempuan senyap je. Betul tak? Saya teruk ni semua senyap je. Tuhan yang menilai sekarang ni malaikat kiraman katibin ni. Yang kedua, orang yang mati syahid, penuh darah dia. Sahih Bukhari hadis tu ke Sunan Tirmizi. Jumpa menghadap Allah Ta'ala. Apa buat di dunia dulu? Tapi bahasa Arab dia lain lah. Ni saya terjemah lah. Saya berjihad ni jalan Allah. Himpunan bersih semua saya turun. Contoh kan. Saya duduk depan sekali lah. Ni darah ni. Darah menentang musuh Allah. Kazab. Membohonglah kamu. Kamu sebenarnya kamu ni nak berjihad, orang kata kamu hebat ya. Tumbat masuk neraka jahanam. Abu Hurairah bila dia riwayat hadis ni menangis betul dia. Menangis sangat. Datanglah orang alim yang ketiga. Saya takut. Kiralah orang alim tu ustaz ke siapa-siapa. Apa buat kat dunia? Saya mengajarlah agama kau. Bohong aja Tuhan. Kau nak orang kata kau ni alim je. Kau pakai tongkat, pakai sorban ni nak orang kata kau warak je kan. Habis. Buang. Masuk neraka jahanam. Jadi ustaz ni susah tuan. Saya pelik kalau itu fitnah pada agamawan sekarang ni. Kalau benda tu betul, waliyazubillah lah. Kita janganlah pukul rata. Bukan semua ustaz macam tu. Ustaz hak warak banyak tuan. Tapi paper tu lah. Tapi paper pun dia buat tajuk tu supaya orang beli. Sebab tu dia buat tajuk macam tu. Kalau ustaz tu pakai serban besar, penceramah serban besar, jual dadah. Orang fikir Ustaz Razif pula apa ramai ustaz lain pakai juga. Dia nak bagi sensasi baru orang beli. Tidak, orang tak beli ya. Mana orang nak beli? Itulah fungsi media. Itulah jahatnya media masa ni. Benda tak bersalah lagi dah kata. Tapi taklah tuan. Saya tengok ustaz yang kena tu pun dia pun macam pelik-pelik juga nang. Ketayap pakai, kadang tak pakai ni. Tak tahulah orang agama dia ingat ilmu agama ni macam lawak-lawak kot. Pelik. Ada seorang tu keluar pada rancangan reality TV dah duduk sebelah perempuan tak tutup aurat pula. Pakai ketayap. Celaka betul. Marah ni. Tak jaga amanah Tuhan. Boleh pula buat. Dia ingat agama ni lawak-lawak kot. Lawak-lawak. Ni berat tuan. Sebab tu saya mengajar, saya tak berani saya nak cakap. Mesti ada bukti depan mata. Taklah hari ni dunia. Carilah guru elok-elok sikit. Kan? Kita nak panggil ustaz mana-mana main kuliah surau kita tengok. Siapa dia, latar belakang dia macam mana. Mana dia belajar. Universiti ke. Tapi bidang agama lah. Jangan bidang ni panggil dia mengajar lah. Mampu habis semua orang. Qala musannif. Sikit lagi tuan. Wahai anakku yang tercinta, selepas hari ini janganlah engkau banyak bertanya. Habis itu. Saya nukilkan daripada Ibn Ajibah. Apa maksud dalam ilmu tasawuf ni jangan banyak bertanya. Salah satunya kata Ibn Ajibah dalam kitab ni lah. Saya malas lah nak buka muka surat apa hilang dah pun. Nah macam ni lah. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu syarak kena tanya. Ilmu tauhid, macam kita belajar ni ilmu fiqh, ilmu tasawuf itu memang kena tanya. Pasal kita nak kefahaman. Itu tak apa. Macam taklim macam ni mainlah tanya tak apa. Yang tak boleh tanya banyak ni adalah ilmu yang berkaitan dengan menguatkan kerohanian kita. Itu tak boleh tanya. Kalau Tok Guru kata ambil pergi cuci tandas, jangan komplain, pergilah cuci malam-malam. Pergilah kat gunung tu, tunggu sampai aku datang. Duduklah situ sebulan lah. Selagi mana tak bertentangan syarat untuk menguatkan kerohanian kita ataupun berkaitan dengan zauki, kita tak boleh tanya. Jangan banyak tanya. Yang tu yang tak boleh. Tapi kalau masalah-masalah macam mengaji, mengajar Quran, tu tak apa, tanya lah. Boleh. Itu maksud dia dalam perjalanan ilmu-ilmu rohani ni, jangan banyak tanya. Kalau Tok Guru kata, Tok Guru tu dah kesampaian, dia dah syekh yang boleh tarbiyah kita, ramai yang duduk bawah dia menjadi orang baik, orang soleh. Kita nak berguru dengan dia, kita nak ambil ilmu rohani dia, memang tak boleh.
Tak boleh tanya. Kata, kamu ni lepas semayang kena duduk bertapa, duduk senyap. Tu yang saya dapat dengan guru saya. Nak buka dalam, duduk senyap. Bisa tak buat pun, itu masalahnya. Duduk tahiyat awal tu, duduk senyap. Jangan keras-keras, senyap duduk. Hadirkan selawat azmi, Allahumma inni as'aluka binuri wajhilah. 5 minit kena duduk. Oh jenuh tuan nak buat. Kata kalau kau buat ni terbuka dalam. Tak buat. Tak buat. Masalahnya dia dapat macam tu pada guru saya. Lepas semayang baca istighfar kabir semua, duduk senyap. Senyap macam mana senyapnya pokok tu. Senyap macam mana senyapnya kita semayang. Allahu Akbar, diam. Sampai dalam kitab kata apa, burung pun boleh tumpah atas kepala. Sebab senyap sangat kita. Gitu. Nak terbuka dalam. Saya dapat pada guru saya. Bisa tak buat? Masalahnya malas. Ngaku je malas. Nak buat. Orang rumah saya rajin buat. Apa Tok Syekh cakap semua dia buat. Baca selawat pada saya. Tak buat, saya buat dengan kitab dia tu. Kata ni, kalau tak beramal apa guna kau? Kan? Jadi kalau berkaitan dengan kerohanian, itu yang jangan kita tanya macam-macam. Kita buat je. Selagi mana tak ada bertentangan dengan syarak, tak apa. Lainlah kalau dia suruh, berzina lah kau, tak boleh lah. Tapi kalau dia suruh masuk suluk sebulan, bila orang tanya dia, boleh tak saya nikah dengan orang ni? Tak boleh. Tak boleh, jangan cakap macam-macam. Kau dah serah diri pada dia. Adalah cerita-cerita dulu, ada seorang tu dia nak menikah seorang lagi. Cerita betul ni, bukan cerita tak. Bukan saya tau, bukan saya, orang lain. Tak lagi. Tak boleh. Boleh pula dia cakap. Kenapa pula dia cakap kat ni biadab ni? Tok Syekh kata, biadab macam ni. Tak boleh. Jangan tanya sebab apa. Tu dia. Kita nak betul-betul berguru macam ni. Serah semua. Main tuan ni. Ada seorang tu, ni saya cerita Tok Syekh saya lah. Ni saya nak tutup dah ni. Tengok lain macam dah semua, saya tutup lah. Seorang tu dia nak beli motor dekat saya. Dia telefon Tok Syekh tu. Saya nak beli motor sekian-sekian. Tok Syekh tak jawab, senyap. Saya nak beli, telefon. Orang barat ni otak dia nakal sikit. Dia kacau orang Melayu. Orang Melayu kalau cakap sikit, ya. Tu orang Melayu. Orang barat jangan main. Why cannot? Dia Tok Syekh tu duduk London lama. Why cannot? I want the motorcycle. Tok Syekh senyap. Kali ni beli juga. Beli tak sampai seminggu je accident. Habis. Rosak terus. Orang kata apa, kalau rosak tak boleh baiki ni, orang panggil apa? Total loss. Tergamam. Beritahu orang macam tu. Orang macam tu wujud tuan sampai akhir zaman. Sebab orang macam itulah yang akan mengesahkan siapa Imam Mahdi. Orang yang terbuka mata hati. Kau orang macam saya ni tak ada tuan. Orang yang dah sampai 7 orang wali abdal. Saya tak say 7 orang dalam riwayat kata dia akan pergi ke kota Mekah, dan mereka pun dah kenal dah sama mereka. Kata, kenapa engkau datang sini? Kenapa datang sini? Saya nak jumpa Mahdi. Orang macam tu, kau orang macam kita. Tak ada lah kot. Orang yang begitu tuan. Orang macam tu ada. Sampailah bila-bila. Sampailah kiamat. Cuma kita kena cari lah. Tak cari, tak jumpa tuan. Jadi sebenarnya ini peringkat yang sukar ni. Kita nak jelaskan pada orang kenapa tak boleh tanya. Tapi saya ingat saya dah bagi penerangan tu boleh lah kot. Sekadar tu boleh lah faham kot. Boleh lah. Nak habis dah ni. Ke muslimat tak faham? Boleh kan? Okey lah. Yang lain ni senang ya. Tinggal 4 perkara ni. Nak habis dah kitab ni rupanya. Sikit lagi. Habislah kot. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Nak soal? Hal indakum soal? Ada soalan? Tanya ke? Allah. Allahumma aftah alaina fi tu'al ilmi wa hifzi wal fahm.
وما فتحت على أنبياءك وأولياءك عبادك الصالحين ونغفر لنا وإخوانا الذي سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد سيد الشاكرين والحامدين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك.